cikgu ingin menerangkan tentang jisim dalam tajuk jisim lagi, iaitu kita beroperasi tambah. Okey, dalam operasi tambah jisim ni dia sebenarnya sama je macam kita menambah nombor bulat ya, dalam kita menambah dalam bentuk lazim. Cuma dekat sini penambahannya adalah dari segi unit. Okey, dan kalau nak menambah dalam jisim ni pula kita boleh menggunakan sama ada unit kilogram sahaja, okey, gram sahaja, ataupun yang melibatkan gabungan unit kilogram dan gram. So dekat sini cikgu akan tunjukkan beberapa contoh penambahan unit kilogram ya, iaitu sama ada dalam satu unit sahaja ataupun melibatkan gabungan unit. Okey, contoh yang pertama soalannya ialah 34 kilo 34 kg tambah 47 kg bersamaan dengan berapa kg? Okey, jawapan nak dalam kg. Jadi kalau dalam unit yang sama tiada masalah, kita tambah seperti biasa. Okey, iaitu 4 tambah 7 akan menghasilkan 11. Jadi 1 sar di bawah, 10 naik di atas. Seterusnya 4 tambah 3 tambah 1. Okey, akan dapat 8. Okey, jadi jumlahnya ialah 81 kg. Okey, sebelum tu suka cikgu nak mengingatkan kembali, iaitu persamaan antara kilogram dan gram ialah seperti yang di bawah ini, iaitu 1 kilogram bersamaan 1000 gram. Okey, cikgu harap kamu masih ingat bagaimanakah cara nak menukar kilogram kepada gram. Okey, iaitu cara darab, sebaliknya daripada gram ke kilogram kita akan bahagi benda ni kita akan gunakan kemudian nanti. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah melibatkan penambahan tiga jisim masih dalam unit kilogram, iaitu 28 kg tambah 19 kg tambah 7 kg dan jawapan akhir nak dalam kg. Jadi kita tetap buat dia dalam bentuk lazim. Okey, bila menulis dalam bentuk lazim, pastikan nilai tempatnya adalah betul. Sar kemudian diikuti puluh. Okey, baik, kita menambah. 9 tambah 8 17, 17 tambah 7 24. Jadi 4 sar di bawah, 20 naik di atas. Kemudian 2 tambah 2, 2 tambah 2, 4 tambah 1 5. Okey, jadi dapat 54 kg. Okey, setakat ni kita menambah satu digit, menambah satu unit, jadi tiada masalah. Okey, berikut kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ni adalah penambahan yang melibatkan unit gram. Okey, iaitu 685 gram tambah dengan 975 gram. Jadi kita tambahkan 5 tambah 5 10. Jadi sifar di bawah, 1 kumpul di atas. Seterusnya 8 tambah 1 9, 9 tambah 7 16. Okey, seterusnya 9 tambahkan dengan 1, 10 tambah dengan 6 jadi 16. Okey, jadi jawapan kita adalah 1660 gram. Okey, cikgu harap murid-murid boleh dapat lah. Okey, selalunya kalau kita nak menambah ni, cuba kita cari dulu gabungan 10. Contoh dekat sini kita ambil 9 tambah 1 terlebih dahulu. Okey, sebab 9 tambah 1 adalah 10 tambah 6 adalah 14. Okey, jadi jawapan kita 1660. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni adalah menambah 3 nombor yang melibatkan unit gram, tetapi tetapi jawapan akhir dia nak dalam kilogram. Soalan diberi gram. Okey, 1250 gram, 786 gram, kemudian tambah 5964
gram. So bersamaan berapa kilogram. Jadi kita boleh buat penambahan ini secara bentuk lazim. Okey, kalau kita nak menyusun, kita boleh saja menyusun nombor yang besar duduk di atas dan kecil kita susun di bawah. Atau nak ikut tertib dia pun tak ada masalah. Okey. Jadi saya lebih suka menyusun dia begini. Okey, tambah saja. Okey, 6 tambah 4 dapat 10. Sifar 1 kumpul di atas. Okey, kemudian 5 tambah 1 6. 6 tambah 6 12. 12 tambah 8 20. Jadi sifar di bawah, 2 naik di atas. Okey, sekali lagi kita menambah lagi. Okey, 4. 2 tambah 2 4. 4 tambah 9 13. 13 tambah 7 20. So sifar 2 naik di atas. Kemudian tambah 5 tambah 1 6 tambah 2 8. So kita akan dapat 8000 gram. Tetapi jangan lupa tadi di sini jawapan akhir dia nak dalam kg. Bila nak dalam kg bermakna jawapan ni 8000 gram ni kita kena tukar kepada kilogram. Okey, ingat balik tak macam mana persamaan tadi dekat atas ni tadi. Okey, 1 kilogram bersamaan 1000 gram. Jadi bila kita nak menukar daripada gram kepada kilogram kita kena bahagi. So dekat sini kita akan ambil 8000 bahagi dengan 1000. Okey, saya boleh buat macam ni lah. Okey, bila bahagi dengan 1000 sebenarnya kita boleh buat kaedah pemansuhan Pemansuhan maknanya potong sifar. Okey, potong belah kanan, potong belah kiri 1. Potong belah kanan 1, belah kiri 1. Dan ada lagi 1, potong lagi 1. So sekarang tinggal 8 bahagi 1. 8 bahagi 1 bersamaan dengan 8 lah. So jawapan kita adalah 8. Okey, 8 bahagi 1 adalah 8. Jadi jawapan kita adalah 8 kilogram. Itu adalah penyelesaian untuk soalan yang keempat ini Okey, cuba tengok soalan dia. Okey, yang ni jawapan akhirnya iaitu 8 kilogram. Okey, dan cikgu nak tunjukkan contoh yang kelima. Okey, contoh ini adalah melibatkan gabungan unit kilogram dan gram. Okey, soalannya ialah 2 kilogram 450 gram tambah 1 kilogram 950 gram tambah 2 kilogram 780 gram. Dan jawapan akhir nak dalam kilogram dan gram. Jadi susunan dia dalam bentuk lazim beginilah. Bila kita nak menambah, bila ada dua unit yang gabungan unit kilogram dan gram, jadi bila nak menambah kita mesti menambah dalam gram ni terlebih dahulu. Okey, selesaikan gram. Okey, dia seolah-olah ni dia sebenarnya macam dua unit yang berasingan. Macam boleh saya buat macam ni lah pemisah dia. Okey, so kita tambah sifar. Kemudian 5 tambah 5, 10. 10 tambah 8, 18. Jadi 8 di bawah, 1 kumpul semula. Okey, ambil 9 tambah 1 dulu sebab nak gabungan jadi 10. Okey, 9 tambah 1, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 7, 21. Jadi bila 21, kita tulis 21 di sini. Cikgu tak nak kamu naikkan di atas sini Sebab apa? Sebab di sini sebenarnya adalah kilogram. Yang kita selesaikan di sini adalah bahagian gram. Sebenarnya kita kena buat beginilah. Okey, kemudian tambah pula kilogram. 2 tambah 1 tambah 2 akan menghasilkan 5 kg. Okey, jadi kita akan dapat 5 kg 2180 gram. Tetapi bila kita menambah bila kita menulis jawapan dalam kilogram dan gram, dalam kilogram unit gramnya tidak boleh melebihi 1000. Kalau dah lebih 1000, that's mean kita kena tukar. So cara nak tukar dia kepada kilogram, kita boleh guna kaedah tolak. Okey, iaitu kita tolak dengan gandaan 1000. So dalam 2180 kita boleh dapat berapa kali 1000? Ya, kita boleh dapat 2 kali iaitu 2000. So di sini kita akan tolak 2000. Dan ingat, bila kita tolak 2000 tu sebenarnya kita menukar dia kepada kilogram, iaitu
2 kilogram. So di sini di kilogram kita kena tambah 2. Okey, kenapa tambah 2? Sebab 2 itu adalah hasil daripada 2000 gram yang kita tolak tadi. Okey, kemudian kita tolak lagi sekali. Okey, belah gram ni akan mendapat 0.81. 2 tolak 2 habis. Okey, kemudian belah kilogram ni kita kena tambah, iaitu 5 tambah 2, 7. Okey, jadi jawapan kita adalah 7 kilogram 180 gram. Jadi itu adalah. Seterusnya saya akan terangkan pula, iaitu tentang tambah isi padu cecair. Okey, kaedahnya sama sahaja macam kita menambah jisim. Okey, cuma yang membezakannya adalah unit. Unit di sini kita gunakan adalah liter dan mililiter. Okey, sebelum itu sekali lagi cikgu suka nak mengingatkan kembali, iaitu persamaan antara kilogram dan antara liter dan mililiter, iaitu 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Okey, persamaan ini sentiasalah kita perlu ingat sentiasa. Okey, baik. Contoh soalannya di sini adalah 35 liter tambah 9 liter bersamaan berapa liter. Okey, contoh soalan ni kalau kita tengok dalam situasi harian kita, contoh kita boleh katakan contohlah, okey, dalam sebuah tong ada 35 liter minyak. Okey, manakala tong yang kedua ada 9 liter minyak. Okey, jadi berapakah jumlah minyak dalam kedua-dua tong? Ataupun contoh, okey, di dalam sebuah sebuah tangki ada 35 liter air. Kemudian Pak Ali menambah lagi 9 liter air ke dalam tangki itu. Jadi berapakah jumlah semua air di dalam tangki pun boleh. Okey, jadi penambahannya kita buat dalam bentuk lazim, iaitu susunan 35 liter tambah 9 liter. Okey, seperti biasa kita menambah di rumasa terlebih dahulu. 9 tambah 5 dapat 14. So 4 di bawah, 10 kumpul di atas. 1 tambah 3 akan menghasilkan 4. Jadi jawapan kita adalah 44 liter. Okey, boleh. Okay, kita tengok pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni adalah menambah dalam unit liter juga, tetapi melibatkan tiga isi padu cecair, iaitu 12 liter tambah 30 liter tambah 8 liter. Okey, unitnya adalah dalam liter. Okey, jadi kita tambah sajalah. 2 tambah 8, 10. Okey, letak sifar, 1 naik atas, 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Okey, jadi jawapannya adalah 50 liter. Okey, soalannya mudah sahaja. Okey, cikgu nak teruskan kepada contoh yang ketiga. Contohnya adalah melibatkan unit mililiter. Okey, jawapan juga nak dalam mililiter. Jadi bila melibatkan unit yang sama, tiada masalah. Kita tambah sahaja, iaitu sifar tambah sifar, 7 tambah 4, 11, 1 di bawah, 1 kumpul di atas, 6 tambah 1, 7 tambah 3, 10. Jadi kita tulis 10 di sini sebab tak ada nombor lagi dah. Okey, jawapan kita adalah 1010 mililiter. Okey, mudah saja kan? Okey, soalan yang keempat. Soalan yang keempat ni, yes, kita perlu melibatkan penukaran unit, iaitu diberi 3850 mililiter. Okey, tambah 4120 mililiter tambah 2030 mililiter, tetapi jawapan akhir minta dalam liter. So di sini selepas kita membuat pengiraan nanti kita kena menukar unit. Okey, so kita tengok sifar. Okey, 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10. Sifar lagi, 1 naik atas. 8 tambah 1, 9 tambah 1, 10. Tulis sifar, 1 naik di atas. Okey, kita tambah 3 tambah 1, 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10. Okey, so di sini kita akan dapat 10,000 mililiter.
Jadi macam mana nak tukar ni? Mililiter kepada liter. Okey, baik, kita tengok yang ni tadi. Bagaimana nak tukar mililiter kepada liter? Kita kena ingat balik. L unit besar ke kecil, kali. Okey, manakala unit kecil ke besar, besar. B besar, bahagi. Bahagi. Kita ingat gitu je. Jadi dekat sini kita nak tukar ni, kita mesti gunakan kaedah bahagi lah. Okey, 10,000 kita boleh bahagi dengan 1,000. Okey, bahagi dengan 1,000 kita boleh buat kaedah pemansuhan boleh, gerakan titik boleh. Okey, so saya tunjuk macam manakah kaedah pemansuhan ya. Okey, so 10,000 kita boleh tulis beginilah. 10,000 bahagi 1,000 ini boleh kaedah pemansuhan, potong satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas, sehinggalah bawah ni tinggal satu. Jadi yang kosong ni kita tak boleh potong dah sebab tak ada pasangan dekat bawah tak ada. Jadi yang tinggal 10 bahagi 1. 10 bahagi 1 bersamaan dengan 10. Jadi jawapan kita adalah 10 liter. 10,000 ml ditukarkan kepada liter menjadi 10 liter. Okey, boleh faham Okey, saya nak teruskan kepada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni, okey, dia ada panjang sikit iaitu 5 liter 720 ml tambah 2 liter 80 ml tambah dengan 980 ml, tetapi jawapan akhir nak dalam liter dan mililiter. Okey, jadi dekat sini saya tunjuk dia punya penambahan dia. Kita buat dalam bentuk lazim. Beginilah susunannya: 5 liter 720 ml tambah 2L 80 ml dan 980 mililiter. Okey, tambah sifar. 8 tambah 2 10, 10 tambah 8 18. So 8 di bawah, 1 kompor di atas. Okey, pasangan 10 adalah 9 tambah 1. 9 tambah 1 10 tambah 7 17. So tulis 17 dekat sini. Okey, jangan naikkan dulu satu ni naik dekat atas. Okey, kebanyakan murid dia akan buat begitu. Okey, tapi sebaik-baiknya kita gunakan kaedah ni di peringkat awal, kita tulis begini. Okey, so di sini adalah 1780 ml. Okey, manakala dekat bahagian liter adalah 5 tambah 2 akan dapat 7. Jadi 7 liter 1780 ml. So dekat mililiter, ingat dekat mililiter bila melibatkan gabungan liter dan mililiter tidak boleh melebihi 1000. Okey, kalau dah melebihi 1000 kita perlu tolak lah. Kita tolak dalam gandaan 1000. So dalam ni kita boleh dapat 1000 lah satu kali 1000 ml. So bila kita tolak, jangan lupa pada bahagian liter kena tambah berapa? Tambah 1 lah. Okey, sebab 1000 kita tolak tadi bersamaan 1 liter. Okey, seterusnya kita akan tolak, tengok apakah hasilnya. Okey, so kita akan dapat di sini sifar 8 7 ni habis. Okey, di sini tambah 7 tambah 1 lah 8. Okey. So jawapan akhir kita adalah 8 liter 780 mililiter. Inilah dia jawapan akhir kita. Okey, saya harap murid-murid boleh faham. Okey, 5 contoh ini. Dia senang saja. Kalau dia melibatkan satu unit sahaja, unit yang sama, tak ada masalah, kita tambah seperti biasa. Okey, tetapi kalau melibatkan gabungan unit, pastikan pada unit yang kecil. Okey, bahagian unit yang lebih kecil, contoh mililiter, dia tidak boleh melebihi 1000 mililiter. Kalau dah lebih, kita kena tolak untuk menukarkan mililiter tersebut kepada liter. Okey, itu sahaja untuk tambah isi padu cecair.